Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini kita akan belajar mengenai pendarapan pecahan. Untuk pendarapan pecahan, situasinya sedikit berbeza kerana untuk darab dan bahagi pecahan, kita tidak perlu menyamakan penyebut. Penyebut tidak perlu sama. Jadi, untuk darab pecahan, kita ada situasi pecahan dan pecahan. Macam contoh soalan 1/2 darab 2/5. Seterusnya pecahan nombor bercampur 1/2 darab 2/5. Dan akhir sekali pecahan dan nombor bulat 1/2 darab 5. Kita pergi kepada contoh yang pertama. Okey. Jadi untuk darab pecahan, sebenarnya bagi cikgu lebih mudahlah daripada penambahan atau penolakan pecahan kerana kita tidak perlu menyamakan penyebut. Apa yang perlu kita buat? Kita hanya perlu darabkan pengangka dengan pengangka. Sini 1 darab 2 dan penyebut dengan penyebut. Jadi cikgu harap kamu dapat ingat dan tidak kelirulah dengan tambah. Ini untuk darab sahaja. Penyebut dengan penyebut dan pengangka dengan pengangka. Jadi kita selesaikan 1 darab 2, kita dapat 2. Dan 2 darab 5, kita dapat 10. Jadi, macam yang cikgu selalu ingatkan, macam selepas kita selesai menjawab, kita mesti pastikan jawapan kita dalam bentuk yang termudah, iaitu 1/5. Kalau masih kurang pasti macam mana cara untuk mendapatkan pecahan dalam bentuk yang termudah, boleh rujuk video cikgu berkenaan dengan pecahan setara. Seterusnya kita pergi kepada nombor bercampur. Okey. Untuk nombor bercampur, dia berbeza dengan tambah. Kalau tambah kita boleh terus selesaikan nombor bulat. Tetapi untuk darab, kita perlu tukar pecahan nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar. Macam sini contoh 1/1/2. 1/1/2 kita tukar menjadi 3/2. Darab dan tambah. Dan proses yang sama juga kita lakukan kepada 2/1/5. 2/1/5 kita tukarkan kepada pecahan tidak wajar, iaitu 11/5. Boleh rujuk video pecahan setara kalau bukan video pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Untuk merujuk kepada cara menukarkan nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar. Jadi bila dah sampai ke dalam bentuk ini, pecahan tidak wajar, kita hanya perlu darabkan pengangka dengan pengangka 3/11 dan penyebut dengan penyebut. Jadi bila kita darabkan, jangan malas kira, 3/11 ni mudah sahaja. Sebab itulah penting hafal sifir. Kita dapat 33/10. Jadi bila kita dapat jawapan, di mana jawapan kita dalam bentuk pecahan tidak wajar, pengangka besar, penyebut kecil. Langkah pertama untuk memudahkan pecahan tersebut, kita tukarkan pecahan tidak wajar kepada nombor bercampur. Sini cikgu tak tunjuklah pengiraan dia sebab kamu boleh rujuk dekat video pecahan tidak wajar dan nombor bercampur. Penjelasan dia ada di sana. Dan seterusnya barulah kita teruskan dengan menyemak pecahan. Selepas kita tukar kepada nombor bercampur, kita semak pecahan 3/10. Adakah ini pecahan dalam bentuk yang termudah? Dan bila kita semak, 3/10 merupakan pecahan dalam bentuk yang termudah. Maka selesailah. Itulah jawapan akhir kita. Seterusnya kita pergi kepada pecahan dan nombor bulat. Okey, untuk pecahan dan nombor bulat, biasanya cikgu akan bagi penjelasan untuk samakan pecahan kepada pecahan, di mana nombor 5 ni, nombor biasa kan, nombor 5 kita tukarkan kepada pecahan. Caranya, kita tambah 1 dekat bawah. Kita tambah 1. Jadilah 5/1.
1. Kerana apa-apa nombor bulat, kalau kita letakkan 5/1 sebagai contoh nombor bulat, 5/1 nilainya tetap 5. Kerana 5 bahagi 1 masih lagi 5, tidak mengubah nilai. Apa-apa nombor sekalipun, 100/1 ke 250/1 ke, akan kekal. Jadi sebab itulah kita tambah per 1 supaya mudah untuk kita melakukan proses darab seperti biasa. Jadi bila dua-dua dah dalam bentuk pecahan, lebih mudah untuk kita melihat, maka kita lakukan proses pendaraban seperti biasa. Pengangka didarab dengan pengangka, atas darab atas, bawah darab bawah, dan 1 darab 5, 5, 2 darab 1, 2. Okey, kita semak. Pertama kita lihat, adakah ini pecahan tidak wajar? Dan jawapannya ya, ini pecahan tidak wajar. Kerana 5 lebih besar daripada 2. Maka kita tukarkan pecahan tidak wajar kepada nombor bercampur. Selepas kita tukarkan kepada nombor bercampur, kita semak pecahan. Boleh rujuk kepada magic box. Semak pecahan, adakah ini pecahan dalam bentuk yang termudah. Dan bagi soalan ini, 1/2 sudah dalam bentuk yang termudah. Jadi inilah jawapan akhir. Jadi ini latihan. Jadi kamu boleh cuba menjawab. Dan cikgu ucapkan selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.